lah kalau nak diagihkan kepada semua kawasan parlimen yang ditandingi oleh Bersatu PAS, semua di bawah Perikatan Nasional, takkanlah RM1, betul tak? Tentulah. Mestilah figure tu mestilah significant figure. Dan saya yakin 3.3 hingga 5% tu takkan semua masuk dalam akaun parti. Mesti ada yang bagi dalam bentuk tunai. Hanya sikit je, mungkin tak sampai 1% masuk akaun parti. Kita pun bukan tak tahu macam mana orang-orang politik ni beroperasi. Mereka takkan masuk dalam akaun parti. Bukti dia apa? Buktinya tanya dengan Anwar Musa. Anwar Musa lebih tahu sebab bila nak berhadapan dengan Pilihan Raya Sabah, bila UMNO tak ada duit, Anwar Musa mendedahkan dia pergi berjumpa dengan Muhyiddin, masuk dalam bilik, ambil berpuluh juta. Dari mana Muhyiddin boleh dapat berpuluh juta? Sebahagiannya datangnya daripada ini lah, duit yang dikutip daripada kontraktor-kontraktor ni. Berkesianlah ke kontraktor-kontraktor ni, 90% belum dapat surat setuju terima. Tapi upfront dah bagi. Kesian. Malam tak berbau. Tak, itu boleh, itu kalau kontraktor kata dana politik tak boleh lah. Dia macam inilah. Dana politik ini, kalau misalnya kamu terima sumbangan, Semangat ikhlas lah. sumbangan ikhlas, tak ada masalah. Tapi kalau dia luluskan sesuatu 3% ke 5% ke, kena bagi pada parti, itu dah rasuah. Itu dah rasuah. Pengundi pun boleh bagi tu lah. Pengundi pun dia boleh rasuah. Okey? Okay. Next. Okay tak? Kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, ada 5 adun UMNO yang tidak bersama dengan pengurusi perhubungan negeri kan, pengurusi Barisan Nasional. Sekiranya parti kalau di peringkat pusat, kalau setahu kita di Sabah diberikan autonomi kuasa penuh kan, apa tindakan yang perlu diambil kepada mereka ni kalau mereka tetap ingkar tak bersama dengan keputusan parti? Ini kita serah kepada kebijaksanaan Ketua UMNO Sabah. Sebab Ketua UMNO Sabah ni dia ada autonomi. Dia tidak macam pengurusi perhubungan negeri lain. Ketua UMNO Sabah dia ada autonomi. So bersandarkan kepada tindakan beliau mungkin boleh mencadangkan kepada UMNO Malaysia. MKT akan membuat keputusan. Bab ni kita serahkan. Cuma kita harap malam ni dengan kehadiran Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri, kita harap politik Sabah akan kembali stabil, akan ada penyelesaian pada malam ni. Cuma kita haraplah supaya Perdana Menteri sedar bahawa di bawah Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Sabah, seorang ketua menteri boleh dilantik sekiranya dia ialah ketua sebuah parti. Dan hari ini Datuk Hajiji bukan ketua sebuah parti, maka dia hilang kelayakan. Sama jugalah macam tadi, nak lantik ketua hakim negara mesti cadangan daripada JEK. Maka kalau tidak dilantik daripada cadangan JEK, maka pelantikan itu tidak sah. Maka apa juga keputusan yang dibuat oleh ketua hakim negara boleh dipertikaikan dalam mahkamah balik. Jadi bersandarkan perkara ini, kita harap bila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pergi, kita harap Yang Amat Berhormat Perdana Menteri boleh yakinkan kawan-kawan Pakatan Harapan untuk bekerjasama dengan Barisan Nasional dan juga Warisan di Sabah. Demi rakyat Sabah. Jangan buat sesuatu yang menyalahi undang-undang.
Kalau malam ni diputuskan Haji G kekal sebagai ketua menteri, kena ingat benda ni masih lagi boleh dipertikaikan oleh mana-mana pihak di mahkamah. So tak selesai masalah. Kan? Sebab kalau misalnya masa dia nak jadi ketua menteri, dia ialah ketua bersatu, dia layak jadi ketua menteri. Tetapi bila UMNO sudah tarik sokongan terhadap beliau, bila dia nak diangkat menjadi ketua menteri, dia juga mendapat sokongan daripada UMNO, betul tak? So kalau daripada kumpulan yang menyokong dia itu sudah tarik sokongan dan dia sudah tidak ada enough number, memang dia boleh dapatkan sokongan daripada orang lain. Contohnya 5 orang wakil rakyat UMNO yang menyokong dia, ataupun daripada Pakatan Harapan yang baru menyokong dia. Boleh, dengan syarat dia kena memenuhi syarat dan kriteria yang diperlukan untuk dilantik semula. Itu kena faham tau. Sebab dia dah hilang jawatan ketua menteri itu. Bila dia dah hilang majoriti, maknanya dia tak boleh lagi kekal di situ, kerana dia dah hilang sokongan majoriti. Sekarang ni nak kena reinstate dia untuk dia angkat sumpah balik. Kalau dia nak angkat sumpah balik, mestilah dengan memenuhi syarat-syarat seperti mana yang termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Negeri Sabah, baru boleh angkat. Kalau dikekalkan Haji G hari ni, maka akan ada implikasi undang-undang lah. Benda ni akan dibawa ke mahkamah. Okey? Ini berkaitan sekiranya kalau kita lihat apa yang berlaku di Sabah sekarang ni, apakah implikasi-implikasi yang akan berlaku selepas sekiranya Haji G terus sebagai ketua menteri dan melantik wakil-wakil UMNO, wakil-wakil PH sebagai menteri kabinet, tapi menepikan pucuk pimpinan parti UMNO itu sendiri di Sabah. Saya harap bila Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri turun, satu solution dapat diambil. Dan solution terbaik ialah pastikan bahawa barisan kabinet yang bakal dilantik ada keanggotaan semua parti politik yang berada di dalam kerajaan perpaduan. Perlu ada. Perlu ada. Kalau tak ada, dia jadi cacah marbah. Mana boleh kat pusat UMNO menyokong PH untuk menjadi Perdana Menteri, dekat negeri UMNO jadi pembangkang, ataupun warisan jadi pembangkang. Tak kena. Kalau terpaksa bagi secara proportionate, bersadarkan jumlah kerusi yang dimenangi, tak apa, bagilah secara proportionate. Siapa dapat lebih, dia dapat jawatan menteri lebih. Kalau perlu tambah jumlah kerusi menteri, tambahlah. Jadi kita dapat puaskan hati seberapa maksimum. Nak puaskan hati semua orang memang tak akan boleh. Tetapi kita boleh puaskan hati seberapa ramai yang mungkin. Itu penting.